الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khudhul 'ata ma dama 'ata fa iza sara rishwah fid din fala ta'khudhuhu ala inna rahal islam dairah faduru ma'al kitab haitsu dara ala innal kitaba was sultan sayaftariqan فلا تفارقوا الكتاب ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم إن عصيتموهم قتلوهم وإن أطعتموهم أضلوكم قالوا يا رسول الله كيف نصنع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله أو كما قال hadis riwayat At-Tabrani. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, khuzul 'ata ma dama 'ata. Nabi kata, ambillah pemberian selagi mana pemberian itu pemberian. Maknanya Nabi SAW kata, kalau sekiranya ada siapa-siapa murah hati nak bagi apa-apa kat kita, itu pemberian. Dia bagi sama ada kerana dia suka kita, dia bagi sama ada kerana dia sayang kita, dia bagi sama ada kerana dia hormat kita, dia bagi sama ada kerana dia nak membalas jasa kita. Selagi mana pemberian itu kerana itu, Nabi SAW kata, khuzul 'ata, ambillah pemberian itu. Satu orang suka dekat kita, dia mai dia bagi minyak atar sebotol. Terima kasih. Satu orang dia sayang kita, dia mai dia bagi apa-apa satu benda dekat kita. Terima kasih. Selagi mana pemberian itu berupa pemberian, Nabi kata ambil, tidak salah. Fa iza sara rishwah fid din fala ta'khudhuhu. Nabi kata apabila pemberian itu nampak berupa rasuah, apabila pemberian yang orang tu nak bagi dekat kita tu nampak macam nak jadi rasuah benda ni,
fala ta'khudhuhu. Nabi kata jangan ambil. Bila duduk main hati rasa berbolak-balik, bila duduk main hati berasa macam ish tak apa ke aku ambil, terus ambil. Ala inna rahal Islam dairah. Nabi kata ketahuilah sesungguhnya kisaran. Raha ni orang dulu kan dia ada batu duk kisang. Dia buat apa tu? Beras apa dalam tu dia kisang, dia keluar ke tepi. Itu dia panggil raha. Raha. Nabi kata ala inna rahal Islam dairah. Islam ini, agama Islam ini dia berkisang, dia duk berpusing. Zaman Nabi SAW, orang-orang, sahabat-sahabat yang masuk Islam kena teruk. Bilal bin Rabah, dia dera di tengah padang pasir, ketui batu besar atas dada dia. Keluarga Sumayyah, satu keluarga kena dera. Itu berlaku pada zaman bidayah Islam, pada zaman permulaan Islam, pada zaman awal-awal Islam. Lepas dia main satu ketika Islam disanjung tinggi. Siapa jadi orang Islam tidak ada apa-apa ancaman. Islam itu terus berputar, terus berkisar. Satu hari dia mai balik. Dia mai balik zaman apabila jadi orang Islam kena dera. Maka Nabi SAW 1400 tahun dulu Nabi sebut, Nabi kata ala inna rahal Islam dairah. Islam ini adalah satu kitaran. Islam ini adalah satu pusingan, satu kisaran. Satu hari di bawah, satu hari di atas, lepas tu di bawah balik. Faduru ma'al kitab haitsu dara. Nabi kata apa nak jadi pun, zaman gelap ke zaman cerah, zaman senang ke zaman susah, yang pentingnya faduru ma'al kitab. Hampa berkisar, hampa berputar bersama dengan Quran. Apa juga benda jadi, adakah Islam duduk di zaman gemilang, adakah Islam duduk di zaman tidak ada ancaman, ataupun Islam kembali kepada zaman diancam dan sebagainya. Kalau hampa nak selamat, hampa ikut Quran. Ala innal kitab was sultan sayaftariqan. 1400 tahun dulu Nabi kata ketahuilah bahawa akan sampai satu masa di mana pada ketika itu di antara ajaran kita, di antara ajaran Quran dengan pemerintahan bertelingkah. Quran habaq macam ni, pihak berkuasa mau lugu ni. Jadi macam mana duk jadi hari ini, duk jadi di Mesir, duk jadi di Syria hari ini. Ini keadaan dia. Satu pihak yang mempunyai sultah, satu pihak yang mempunyai power, satu pihak yang punya kuasa, dia ada arah dia nak pi. Manakala ada sekelompok rakyat pula tak mau pi jalan tu, sebab dia tahu jalan tu nak jatuh gaung, sebab dia tahu jalan tu nak pi ke neraka, sebab dia tahu jalan tu jalan berdosa, maka dia tak mau ikut jalan tu. 1400 tahun dulu Nabi dah kata ala innal kitab was sultan sayaftariqan. Ketahuilah akan mai satu masa dekat hampa di mana pihak yang berautoriti, pihak yang mempunyai kuasa, pihak yang memegang tampuk pemerintahan dan sebagainya, depa jalan depa, sedangkan Al-Quran jalan Al-Quran. Apa yang berlaku di Syria pada hari ini? Di Syria pada hari ini Bashar sampai ke tahap suruh rakyat dia suruh mengucap bahawa tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Zaman teknologi hari ini, tuan-tuan boleh buka YouTube, boleh tengok benda ni, macam mana orang yang tidak mau ikut kehendak dia dan tentera dia yang menjadi tali barut dia, siapa yang tidak mau ikut dia bunuh dengan gergaji karat. Gergaji yang kita sini duk guna duk tebang balak, gergaji yang kita ni duk guna duk tebang pokok nyok, gergaji tu dia pergi tonyoh tengkuk orang yang tak mau ikut cakap dia.
Internet tunjuk gambar-gambar macam ni live. Tak sangka kita 1400 tahun dulu sahabat Nabi yang mengikut Islam yang dibawa oleh Nabi kena, tiba-tiba hari ni jadi lagi benda macam tu. Dan yang sedihnya apa dia? Dia jadi di kalangan orang yang mengaku Islam dan yang kena juga orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innahu sayakunu alaikum umara yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Nabi kata ketahuilah, 1400 tahun dulu Nabi kata ketahuilah, dia akan mai satu masa di mana orang-orang yang mempunyai kuasa, umara, pemerintah, orang-orang yang memegang kekuasaan membuat keputusan memihak kepada mereka, tidak kepada kamu. Dia akan mai satu zaman di mana orang-orang yang pegang kuasa ni, apa decision, apa keputusan yang dia buat untuk interest dia, untuk kepentingan dia, dia tak mengira tentang rakyat yang dia ada. Dia nak secure, dia nak selamatkan hak dan kepentingan dia, dia tak peduli orang lain. In asaitumuhum qatalukum. Nabi kata dalam keadaan itu, kalau sekiranya kamu menentang mereka, kamu menderhaka mereka, qatalukum. Mereka tak fikir dua kali, mereka bunuh kamu. Ini apa yang berlaku di dua negara ini, di Mesir dan di Syria pada hari ini. Satu presiden yang menang cara demokrasi, satu presiden yang menang secara undi ramai, semata-mata dengan menggunakan alasan kata ada ramai rakyat tak suka dekat dia, maka dia digulingkan. Walhal dia menang secara demokrasi, rakyat terbanyak nak dia, dia digulingkan dengan satu alasan saja, ada ramai orang tak suka dekat dia. Dan selepas penggulingan naik rejim baru, ramai juga tak suka dekat dia, tak apa pula. Ketidakadilan ini dah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Apa yang berlaku bukan benda baru, apa yang berlaku bukan benda yang luar jangka, tapi apa yang berlaku adalah satu benda yang sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal dia yang dipilih dengan suara banyak itu orang baik, bukan sahaja doktor PhD di dalam engineering, bahkan dia hafaz Quran. Cuma mungkin silap dia sebagai manusiawi, silap sikit, gopoh, itu saja. Gopoh. Tuan-tuan, tak mudah tuan-tuan. Membangkang dan mengkritik itu mudah, mentadbir dan memerintah itu sangat payah. Mungkin di situ silap sikit dia, bila dia naik dia gopoh, nak buat perubahan cepat sehingga kan orang belum bersedia. Kesilapan itu bukan kesilapan yang boleh diterima oleh syarak sehingga menyebabkan dia wajar digulingkan. Pemilihan yang dibuat oleh suara ramai mesti dihormati. Nabi kata in asaitumuhum qatalukum. Bila orang yang dapat kuasa ini tidak berpedomankan agama, siapa bangkang dia, qatalukum, dia bunuh kamu. Dia tak peduli budak-budak, dia tak peduli orang tua, dia tak peduli orang perempuan, dia bunuh semacam aja. Wa in ata'tumuhum adallukum. Nabi kata masalahnya ialah apabila kita taat dia, dia menyesatkan kita.
Bila naik umara, bila naik pemerintah yang tak reti agama ni, masalah dia apa dia? Dia suruh kita taat dia, sedangkan dia tak betul. Kalau kita taat dia, dia bawa kita ke jalan sesat. Bila kita bantah dia, bila kita lawan dia, dia bunuh kita. Satu benda yang pernah berlaku pada zaman Fir'aun, satu benda yang berlaku pada zaman Namrud. Bagaimana Namrud marah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan buat apa pun kat dia. Nabi Ibrahim alaihissalam cuma mengajak manusia pada masa tu sembah Allah, itu saja. Marah dia kepada Nabi Ibrahim sampai ke tahap jatuh hukum Ibrahim ini wajar dibakar hidup-hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk kuasa dia, kerana yang nak dibakar ini kekasih dia. Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Api taat perintah Allah. Api yang sifatnya panas membakar bertukar jadi sejuk dan aman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi SAW cerita macam ni di depan sahabat, Nabi kata, ni ku nak abang dekat hampa, Islam ini ibarat satu putaran. Ada hari kita susah, ada hari kita senang. Tapi bila senang, jangan ingat selalu senang. Tak mustahil kita akan kembali susah. Nabi habaq dekat sahabat-sahabat dia, jaga-jaga, satu masa esok siapa panjang umur akan jumpa satu keadaan di mana Quran kata macam lain, pemerintah kata macam lain. Kalau hampa panjang umur, jumpa zaman tu hampa kekal mengikut Quran. Nabi kata masalah pemerintah pada zaman tu, masalahnya apa? Kalau kamu taat dia, dia sesatkan kamu. Kalau sekiranya kamu bangkang dia, dia bunuh kamu. Bila Nabi cerita macam ni, sahabat kata dekat Nabi SAW, qalu ya Rasulullah, kaifa nasna? Sahabat kata, ya Rasulullah, kalaulah takdir kami jumpa zaman tu, kaifa nasna? Apa patut kami buat? Adakah kami patut lawan dia ataupun kami patut ikut dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kama sana'a ashabu Isa bin Maryam. Apa jadilah macam mana pengikut Nabi Allah Isa alaihi salam. Depa kekal taat kepada Nabi Isa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau apa jadi pun depa dengan agama yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Bahkan orang yang ikut Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi kata nushiru bil manashir. Depa sampai ke tahap digergaji dengan gergaji. 1400 tahun dulu Nabi sebut, hari ini jadi di Syria. Dalam YouTube tunjuk tentera dia pegang gergaji mesin ni, suruh sebut tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Tak mau sebut gergaji duk jalan tu main dekat, kena ni pocik darah keluar, terkulai tengkok. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 1400 tahun dulu Nabi kata pengikut Nabi Isa digergaji kepala mereka itu dengan gergaji. Wahumilu alal khusya, mayat-mayat mereka dipacak di kayu-kayu pancang. Dah lepas bunuh, sula mayat buh tepi jalan. Mautun fi ta'atillah khairun min hayati fi ma'siyatillah. Nabi kata kalau mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan derhaka Allah. Hadis itu riwayat At-Tabrani, dan kata Ibnu Hibban hadis itu sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu,
Kata dia, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Qulna lahu ala tastansiru lana ala tad'u Allah lana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ar-rajul fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bithnataini wa ma yasudduhu dhalika an dinihi wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmi min azmin aw asabin wa ma yasudduhu dhalika an dhalik. Wallahi la yutimmanna hadha al-amr hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah awi dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun, atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, kata Khabbab, kami satu hari pergi mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kami pergi itu, Nabi mutawassidun burdatan lahu fi zilil Ka'bah. Nabi ambil burdah, ambil kain burdah, kain selendang dia, ada buat selimut dia tu, Nabi gumpai-gumpaikan kain itu buat bantai. Nabi tidur di bawah bayangan Ka'bah. Ini cerita masa Khabbab bin Al-Arat dan beberapa orang sahabat nak pergi jumpa Nabi, nak mengadu dekat Nabi tentang jerih payah mereka pada zaman itu. Nabi duduk di tepi Kaabah, ambil bayang Kaabah tu, Nabi tidur berbantalkan kain burdah. Sahabat-sahabat kata dekat Nabi, ala tastansiru lana. Dia kata, ya Rasulullah, tak bolehkah minta Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita? Tak tahanlah dengan tekanan, dengan penindasan, dengan kezaliman, dengan kejahatan yang dibuat oleh kafir musyrikin Makkah. Sahabat-sahabat sebagian tak boleh tahan. Kalau mereka boleh tahan pun, mereka tak tahan tengok kawan mereka kena darah. Pergi jumpa Nabi SAW, kata dekat Nabi, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, tak bolehkah tengok kok mana tolong kami ni? Ala tad'u Allah lana, ya Rasulullah, tak bolehkah tengok kok mana boleh doa dekat Allah, minta Allah buat sesuatu, bantu kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi katakan, ar-rajul fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi. Berlaku pada kalangan umat sebelum daripada hampa dulu, ditangkap oleh musuh-musuh Allah, oleh musuh-musuh Nabi. Mereka ni ditangkap, ditanam sekerat badan, daripada pinggang ke bawah tanam dalam tanah, daripada pinggang naik ke atas saja. Nak lari tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Fayuja'u bil minshar, dibawa mai kepada mereka ni minshar, mai gergaji. Rupanya gergaji ni satu bahan seksa sejak daripada zaman tu. Bukan zaman Nabi, zaman Nuh, zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sudah biasa digunakan gergaji untuk nak mengazab dan menyiksa orang-orang yang taat Allah subhanahu wa ta'ala. So, apa yang berlaku di Syria adalah ulangan kepada sejarah yang pernah berlaku. Nabi kata, kalau hampa rasa tak boleh tahan, hampa kena ingat, umat sebelum hampa kena lagi teruk pada hampa. Ditangkap mereka ini, ditanam sekerat badan, dibawa mai minsyar, dibawa mai gergaji,
fayudha'u ala ra'sih, diletakkan gergaji itu betul-betul di atas kepala, fayushaqqu bithnataini, kemudian digergaji terbelah dua, hidup-hidup mantah-mantah digergaji tengah-tengah ubun kepala, terbelah dua badan ni, semata-mata kerana nak ikut agama yang dibawa oleh Nabi zaman mereka. Wa ma yasudduhu dhalika an dinih, Nabi kata tapi umat zaman itu, nama kata azab seksa tu nak menghalang mereka daripada berpegang pada agama, dok sekali-kali. Umat zaman tu depan mata dia, mak dia kena gergaji, dia tak tinggal agama yang dia pegang. Umat zaman tu anak dia cukup punya sayang, digergaji kepala terbelah dua depan dia, nama kata nak tinggal agama Allah, tak tinggal. Wa yumshatu bi amshatil hadid, bahkan Nabi kata ada yang lebih teruk daripada itu, disikat badan mereka itu dengan sikat besi. Dia guna sikat tu macam besi orang duk tenggelam bendang tu, macam sikat macam tu disikat badan manusia itu, maduna lahmi min azmin aw asabin, disikat badan tu luruh isi dan urat-urat ini sampai tinggal tulang. Tuan yang kata musuh Allah ni cukup dahsyat. Wa ma yasudduhu dhalika an dinih, Nabi kata tapi umat zaman itu, nama kata nak tinggal agama dia, dok sekali-kali. Wallah, Nabi kata demi Allah, la yutimmanna hadzal amr hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut. Nabi dengan penuh yakin, Nabi kata wallah, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la yutimmanna hadzal amr, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan komplitkan agama ini. Nabi ni dia punya confident ni cukup dahsyat. Hang mailah ancaman macam mana pun, hang mailah ugutan macam mana pun, hang mailah seksaan macam mana pun, Nabi SAW kata apa? Demi Allah, ini agama Allah punya, dan Allah pasti akan menyempurnakan agama ini. Tuan-tuan, kalau hari ini kita ada motivator, kita ada orang yang pandai memberi motivasi, boleh bagi semangat dekat kita, Nabi adalah ketua kepada segala motivator. Nabi kalau dia bercakap di depan sahabat-sahabat dia, bukit batu penjai tu, kalau Nabi suruh pergi reban bukit tu. Powernya cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dan apabila Islam sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yasira rakib min San'a ila Hadramaut, apabila Islam sudah berkuasa, keamanan akan dapat dilihat oleh semua manusia. Pada ketika itu rombongan dagangan membawa barang dagangan daripada San'a pergi ke Hadramaut, tidak ada sekok pencuri pun akan ganggu di jalanan. Itu Islam. Itu Islam yang orang pakat duk tak mau tu. Islam ni kalau dia memerintah, dia janji apa tuan-tuan? Dia janji keamanan. Islam ni kalau dia memerintah, dia janji apa? Dia janji kemakmuran. Islam ni kalau dia memerintah, dia janji apa? Dia janji keadilan. Orang Islam lebih-lebih lagi tak sepatutnya takut dengan Islam. Orang bukan Islam juga tidak perlu takut dengan Islam, kerana Islam, kalau sekiranya Islam betul yang memerintah, dia menjanjikan keamanan, kemakmuran dan keadilan merata kepada semua orang. Nabi SAW kata, ketika Islam sudah didaulatkan, ketika Islam sudah pegang kuasa, pada ketika itu orang bawa barang dagangan daripada San'a nak pergi ke Hadramaut, bawa pilah, tak ada siapa pun nak pergi duk curi harta mereka.
La ilaha illallah. Hari ni tuan-tuan, duk traffic light depa Samun. Ni balik kerja naik kereta, masuk rumah pakai auto gate, pakai pagar karan. Daripada jauh tekan, buka, masuk kereta, pintu pagar tengah duk tutup tu, penyamun masuk dulu. Dia pergi rengkuh nak buka pintu kereta ni, tak buka, dia cabut helmet dia, dia rembas cermin kereta bagi pecah. Sampai begitu sekali beraninya orang buat jahat. Dia pegang beg tangan orang perempuan ni, dia nak rabut, duk tahan-tahan juga, parang duk ada sebelah tangan kiri, sebelah tangan hilang. Siapa kata? Buka dalam internet tengok gambar-gambar yang dirakam oleh CCTV, kejadian yang berlaku dalam laman rumah sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berbeza dengan jaminan Nabi SAW. Kalau betul Islam memerintah, dia kata orang bawa barang dagangan daripada Sana'a pergi ke Hadramaut, tak ada siapa akan usik dia. Pasal apa? Pasal Islam sudah memberikan cukup kepada semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak cukup dengan itu. Nabi kata awidziba ala ghanami, kamu akan tengok satu benda yang cukup pelik jadi. Apa dia? Azibu dengan ghanam boleh duduk sekandang. Azibu serigala, ghanam tu kambing panggang, kambing grill yang open house tu. Ghanam, kambing dengan serigala ni mana boleh duduk sekali, dia faham tinggal ekor aja. Tapi Nabi nak habang ni, nak habang kata Islam kalau memerintah ni, dia kata Nabi buat satu kiasan. Serigala boleh berkawan dengan kambing, duduk satu kandang, boleh makan si istalam. Tuan-tuan percaya tak kalau Nabi kata ni? Percaya tak? Hadis ni hadis Bukhari, hadis sahih riwayat. Percaya tak percaya? Tak percaya pun angguk bila. Pasal apa? Pasal takut malaikat dia tulis. Malaikat tulis, dia kata ni haji ni duk main masjid saja, tak percaya rupanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, last sekali Nabi bagi satu buah yang kita jangan lupa. Nabi kata apa? Walakinnakum tastajilun. Nabi kata cuma masalah dengan hampa ni satu. Nabi kata apa dia? Tastajilun. Hampa kalut, hampa nak buat apa-apa benda hampa kalut. Ni saja masalah dia. Gopoh. Kalau boleh ni mai ceramah ni, satu ceramah ni kira tukang habis satu aluk stang ni. Kalau boleh nak lagu tu, tastajilun, kalut sangat. Nak buat ni, nak buat, kalau boleh nak buat ni, aku target dalam sebulan ni aku nak settle. Nanti saat Nabi pun 23 tahun tuan-tuan, 23 tahun nak jadi sebuah daulah Islamiah di Madinah yang utuh, stabil itu 23 tahun. Itu Nabi. Pengajaran paling besar apa dia tuan-tuan? Teruskan kerja dakwah, sabar kena kuat. Kerja dakwah mesti diteruskan, tetapi sabar kena kuat. Jangan gopoh, jangan kalut, pelan-pelan. Mana-mana ada kawan kita satu pejabat, mana-mana ada adik-beradik kita satu rumah yang nampak macam liak dengan Islam ni, tarik dia dengan penuh kasih sayang. Jangan maki hamun dia, jangan cerca dia, jangan kata kata-kata kesat kepada dia. Terang kat dia. Kadang-kadang dia menentang kerana tak faham. Kalau sekiranya kita manfaatkan ruang yang ada dengan penuh sabar, insya-Allah Allah bantu kita satu hari. Doa jangan diabaikan. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, masa depan adalah untuk Islam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16 muka surat 15. Jilid 16 muka surat 15, bab fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani.
Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa melihat aku di dalam mimpi, maka sesungguhnya melihat dia akan daku dengan sebenarnya. Yang ni Nabi nak abang kata, siapa yang mimpi tengok Nabi, itulah Nabi. Pasal apa? Pasal iblis syaitan tidak boleh merupai rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudaraku, mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berlaku pada orang yang dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih dia akan Nabi. Orang yang nak dapat peluang mimpi jumpa Nabi ni dua. Satu, dia cukup sayang dekat Nabi. Allah tahu dia cukup sayang dekat Nabi dan Nabi sayang dia. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang-kadang ada juga berlaku pada orang yang tidak kasih ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tetapi bermimpi ia akan dia. Dalam kes-kes yang tertentu ada juga dia tidak dikenali sebagai satu orang yang religious, tidak dikenali sebagai satu orang yang committed dengan agama, tetapi Allah pilih dia untuk dapat anugerah ini. Ada juga. Kan macam kita kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dia gangster. Nama masuk dalam senarai KDN ni. Dia calik 5 ke apa punya geng kat zaman tu, zaman sebelum Islam. Kan gangster dia. Allah pilih dia, terima hidayah dan jadi pembela Islam yang kuat. Ada kes-kes special yang tertentu. Ada mimpi sebagai dilihat ia, yakni dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti asalnya. Ada orang Allah bagi dekat dia mimpi, dia jumpa Nabi dalam rupa Nabi. Maksudnya dalam pakaian yang Nabi selalu pakai, begitu. Kalau Nabi satu orang yang suka memakai kamis, jubah putih, dia mimpi nampak Nabi jubah putih. Ada orang yang diberikan macam tu, dia mimpi lihat Nabi seperti mana asalnya. Dan ada juga kadang-kadang yang berubah rupanya dari segi pakaian dan lainnya. Ada orang dia mimpi dia jumpa Nabi pakai baju batik Terengganu. Itu lain daripada rupa asal yang biasa Nabi pakai. Batik Terengganu mana ada di Mekah Madinah. Dia mimpi, tapi dia dalam mimpi itu dia diberitahu kata itu Nabi. Tapi masalahnya ni yang batik Terengganu ni, mai kok dia duduk pening tu. Maka dia bagi penjelasan di sini, dia kata ada terkadang-kadang dia kata berlaku mimpi jumpa Nabi itu berubah rupanya dari segi pakaian dan lainnya kadang-kadang. Tapi pakai batik pasal apa? Itu bukan hal yang mengganggu, yang mencacatkan mimpi jumpa Nabi itu. Dia abang itu. Nah. Maka apabila seseorang itu mimpi akan dia, yakni mimpi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dikatakan mimpi melihat lain, orang lain daripada Nabi. No. Bila mimpi itu kata mimpi jumpa Nabi, makna itu Nabi, bukan orang lain. Macam mana tak tahulah, saya nak cakap pun tak tahu, saya tak pernah. Kalau Al-Fadil yang berbahagia tu, Guru Dr. Harundin, mungkin dia boleh cerita lebih lagi. Pasal dia kata dia pernah mimpi jumpa Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama ada berbetulan dengan sifatnya ataupun lainnya. Macam tadi, sama ada dia mimpi itu Nabi dalam rupa jubah dan sebagainya, ataupun dalam rupa lain tetapi tidak melanggar syarak. Itu kena jaga. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamathalu bi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Katanya diriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, siapa melihat ia akan daku di dalam mimpinya, maka sesungguhnya melihat dia akan daku dengan sebenarnya. Very clear. Dan hadis ini sahih. Nabi kata siapa yang mimpi tengok aku,
Akulah tu, Nabi kata. Maka tiada lain orang yang dimimpikannya itu dan yang dilihatnya itu di dalam mimpi itu, kerana syaitan tidak boleh ia merupa seperti rupa aku. Straight forward, Nabi kata, syaitan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nak merupa rupa Nabi. Tak boleh, Allah tak bagi. Begitu istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan daripada Abi Qatadah dan daripada Ibni Abbas dan daripada Abi Sa'id dan Anas dan Abi Malik Al-Ashja'i dan daripada bapaknya dan daripada Abi Bakrah dan daripada Abi Juhaifah, dan katanya bermula ini hadis sahih. Begitu. Bawah tu tuan-tuan, dia ulang cerita tu lah. Dia ulang cerita mimpi jumpa Nabi, Nabi pakai baju logo tu logo ni dan sebagainya. Kita terus skip di tajuk baru. Bab iza ra'a fil manam ma yakrah ma yasna'. Kerana kita lama sikit ni, dia lagu tu dia ulang kan. Tuan-tuan, pedak dia gulung sejadah balik mai kat saya ke apa ni, dua tak siap ke abang dah ke apa. Jadi saya dah baca dulu dah ulangan, kita skip. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan apabila melihat seseorang di dalam mimpinya barang yang dibencinya, yang tak disukainya, apa patut dia buat. Malah ni mai dengar kuliah cerita kata umat Nabi-Nabi dulu kena gergaji, kepala terbelah dua apa semua. Balik sekali lagi pergi buka YouTube pula, duk tengok apa ustaz kata tadi ada sungguh ke. Buka-buka tengok ada sungguh. Ya Allahu Akbar. Tidur mimpi dia kena belah dengan gaji. Kuliah dengar cerita tu, balik pergi duk tokok YouTube pula tengok, kata Masya Allah, Astaghfirullahalazim. Puan ni rumah mimpi, tidur mimpi gaji karan duk belah dia. Ma yasna', dia kata apa patut dia buat bila dia mimpi kepala dia kena belah dengan gergaji. Ketahuilah saudaraku, mimpi ada macam-macam. Ada mimpi betul, ada mimpi syaitan, dan ada mimpi yang dipanggil mengigau. Dia kata mimpi ni 3 macam. Ini kita dah cerita dalam kuliah-kuliah yang lepas. Betul pun ada mimpi yang terhasil daripada mengigau. Benda tu kita duk fikir, mimpi benda tu. Ataupun mimpi syaitan. Tak pasal-pasal kita ni dalam tidur mimpi jadi Ultraman kita ni. Karut. Yang tu dia karut sungguh-sungguh. Minyak naik 2 kupang. Saya boleh duk hantar mai gambar dekat kita Ultraman naik basikal. Ultraman kayu gerek. Dia kata Ultraman pun esok kayu gerek pergi kerja. Macam ni punya cerita pun ada dalam masyarakat kita hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata dan telah dikeluarkan hadis oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abi Qatadah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-ru'ya min Allah wal hulm min asy-syaitan. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Qatadah radhiyallahu an. Kata dia hadis ini diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bersabda ia, bermula mimpi baik itu adalah penyukaan hati yang dapat kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi baik itu anugerah Allah. Mak dia, ayah dia 20 tahun dah meninggal. Dia pun umur dah 68. Mak dia meninggal 20 tahun dah. Tuan-tuan malam mimpi mak mai pakai kain telekung putih. Itu mimpi baik anugerah Allah. Sekali dia main tajuk akan datang ni, tajuk kalau dan lah, cerita pun banyak. Jadi kalau dan dia nanti main cerita tentang ta'bir mimpi. Ta'bir, ta'in bayara, ta'bir mimpi. Dia nanti cerita ni satu-satu. Yang kata orang yang menjadi ahli ta'bir mimpi ni, dia bukan tengok mangkuk, tapi dia kena tengok hadis Nabi. Jadi kita akan tengok lepas ni insyaAllah. Kita akan tengok panjang umur cukup masa, kita akan tengok garis panduan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau mimpi orang ikat kaki apa dia, kalau mimpi tangan duk pegang tengkuk ni apa dia, kalau sekiranya mimpi pakai baju jubah pendek, pakai baju tekak parah-parah baju Melayu tu apa makna dia, kalau pakai macam baju tabligh parah lutut tu apa makna dia, selain daripada makna tabligh apa makna dia. Kalau tengok pakai jubah labuh tu apa makna dia, color baju ni kalau putih apa makna dia. Ni semua ni tafsiran ataupun ta'bir mimpi ni bukan daripada mangkuk ayam, tapi ini daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sah nanti kita jumpa. Ni dia nak abang dulu. Dia kata dalam bermacam-macam mimpi ni, dia kata ada mimpi yang menyukakan hati kita. Contoh mimpi suka hati ni apa? Mimpi jumpa mak. 20 tahun dah tak jumpa ni. Tak jumpa mak ni 20 tahun dah. Mai pagi raya, dengar takbir raya yang otot-otot. 20 tahun dah. Tentu malam ni Allah bagi mimpi jumpa dia. Itu adalah mimpi penyukaan hati, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada mimpi yang tidak baik, dan itu mimpi kedukacitaan syaitan. Dia kata, mimpi dia mati aksiden, kena langgak dengan kereta api, putih anggota 7 kerat, hidung lekat di kepala kereta api. Dia duduk main merapu punya mimpi lagu tu. Allahu Akbar. Bangkit-bangkit menyawa, dengan peluh meleleh. Bini kata, awak abang pasal apa? Mimpi lagi. Mimpi apa malam ni? Kereta api juga, dia kata. Maknanya duduk mimpi kereta api tindih ni 7 kali lah, 7 malam lah. Bini dia kata, abang kalau nampak jalan kereta api saya duduk lintas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang mimpi kedukacitaan syaitan itu yang diberikan perbuatan ke atas orang yang mimpi itu. Dia main dalam mimpi satu-satu orang itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfuth an yasarihi 3 marrat wal yasta'iz billah min syarriha fa innaha la tadurruh. Maka apabila melihat seseorang daripada kamu di dalam mimpi akan sesuatu yang dibenci dan ditakuti atau sebagainya, mimpi macam tu, maka hendaklah embuih dan ludah sedikit dengan mulut sebelah kiri daripada mu itu. Mimpi macam tu, bangkit-bangkit tu, embuih 3 kali. Embuih 3 kali, kemudian tengok kalau bini tak tidur balik kiri, buat macam ludah sikit. Kalau dia duduk balik kiri, janganlah. Singgah tedai dia ke apa kan, jadi satu memang malapetaka betul hati jadi malam tu. Dia kata embuih belah kiri itu 3 kali, dan hendaklah berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejahatan mimpi syaitan itu, dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa min syarri ma ra'aitu. Dan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, maklum maksud dia tak berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, wa min syarri ma ra'aitu, dan daripada kejahatan apa yang aku tengok tak sah dalam mimpi ini, minta jangan kena kat aku. Maka sebab pun disuruh buat yang demikian itu kerana bahawasanya tidak memberi mudarat akan dia oleh mimpi syaitan itu, insya-Allah. Dia kata kalau kita buat macam tu, Nabi kata insya-Allah apa kita nampak dalam mimpi itu tak akan betul-betul jadi kat kita. Kita mimpi lagu kita buat guna, bangkit-bangkit tak guna mimpi, tak sebut pun a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tak sebut, dan tak sebut pun wa min syarri ma ra'aitu, tak sebut pun. Terus piduk popek tarik selimut tidur balik. Begitu kata Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amru dan Abi Sa'id dan daripada Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik, dan hadis ini sahih. Tajuk baru, bab fi ta'birir ru'ya. Dia masuk. Itu bab yang datang pada menyatakan bicara tentang ta'bir mimpi. Ni dia nak start. Tajuk ni panjang. Sebut panjang je, pakai tengok je. Betul. Jangan ada panjang sangat Ustaz. Betul, tekat-tekat macam biasa lah.
Ketahuilah saudaraku, apabila seorang daripada kamu bermimpi dengan mimpi baik ataupun mimpi tidak baik, maka hendaklah tahan diri daripada menceritakan kepada orang yang tidak tahu takbirnya. Dia kata siapa pun kalau dia mimpi, tak kira mimpi bagus ke ataupun mimpi tak bagus ke, tak usah duk cerita kat sebarang orang. Pasal apa? Kalau kita mimpi bagus, kata kita dapat nikmat, kita dapat apa, pergi cerita dekat kawan yang kita tak tahu hati budi dia. Kita pergi cerita, kata semalam aku mimpi jumpa harta karun, pergi cerita jumpa harta karun dan sebagainya, cerita dekat dia. Dia hati tak baik dengan kita. Dia kata baik-baik sikit. Dia kata macam tu punya mimpi tak bagus. Pasal apa? Kita kata dia mimpi ni dia tak suka kat kita, dia pergi buat cerita lah. Dia kata mimpi ni kalau mimpi bagus, makna hang nanti kena benda tak bagus. Dia kata oi, kita tahu lagu tu ke? Tak tahu lah, aku mengaji dulu lagu tu. Dia bagi kita jadi duka cita, walhal dia bukan ahli yang boleh mentakbir mimpi kita, tetapi oleh kerana dia busuk hati dengan kita, bila kita pergi cerita mimpi baik dekat dia, dia pergi bagi satu huraian tak betul bagi kita susah hati. Jadi ni dia nak bagi tahu ceritanya apa dia. Kalau kita mimpi baik ke, kita mimpi tak baik ke, nak cerita tu jangan kepada sebarang orang, tengok orang kalau kita nak cerita. Kerana apabila diceritakan dia, boleh jadi menurut ia seperti yang ditakbirkan oleh orang yang mendengarnya. Kita pergi cerita dekat dia, dia pergi habang tak betul kat kita, kita pakai cakap dia, takkan merosakkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan orang yang mendengar dan mentakbirkan itu juga, dia bukan ahli takbir mimpi. Pergi cerita dekat orang yang bukan ahli, yang rosak. Kita pergi semayang di masjid mana ke, tu imam baca satu bacaan, kita dengar, kita pergi tanya tu bukan ahli qiraat, kita pergi tanya tu bukan orang yang hafaz Quran, kita pergi tanya dia pun Fatihah tak betul, kita pergi tanya dia, ikut dengar mana tu imam tu baca lagu ni, dia kata la ni banyak, dia kata aduh baca tak betul, dia pergi jawab lagu tu. Padahal hak kita dengar ni imam alim qiraat, dia baca qiraat lain saja dia nak buat bagi belain malam tu. Kita pergi tanya kawan, jadi tak betul. Pergi habang pula dekat orang lain, kita kata dia ni tak boleh. Dengar mereka kata ustaz mengaji sampai mana tahu no, baca apa tahu tu ni salah, baca salah. Tuan-tuan, masyarakat kita hari ni ramai tuan-tuan, ramai hak boleh tak boleh ni, tapi duk keluar hukum ni pun ya Allahu Akbar. Dan berani pula tu menegong orang ni, berani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan dia sendiri pun tak cukup faham tentang bidang tu. Kalau benda tu memang bidang dia dan dia tahu yakin orang tu memang salah, tak apa. Tapi kalau dia pun tahu tak tahu, tiba-tiba dia nak pergi tegur orang, ini jadi masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan mengagak-agak ia akan takbirnya itu dengan tiada tahu asal usulnya, maka jadilah gugur orang itu di dalam takbirnya yang tidak betul itu. Bila pitanya tak kena orang, memang dia bawa kerosakan. Dengan kerana itulah disuruh syarak akan siapa yang bermimpi, jangan cerita melainkan kepada orang yang cerdik ataupun kepada orang yang kekasih yang boleh menyimpan rahsianya. Cerita dekat orang yang betul-betul alim tentang ilmu takbir mimpi, ataupun setidak-tidaknya orang tu tahu memang dia dengan kita ni baik sungguh, tak ada simpan hati tak elok kat kita, tak apa kalau nak pergi share dengan dia. Ataupun kepada orang alim yang memang pandai di dalam bidang takbir mimpi. Bermula dalil yang menunjukkan itu adalah hadis At-Tirmizi, kata dia an Abi Ruzain Al-Uqaili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yal mu'min juz'un min 40 juz'an min an-nubuwah. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Ruzain Al-Uqaili radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi orang yang mukmin itu satu juzuk daripada 40 juzuk nubuwah. Yakni seolah-olahnya mimpi orang mukmin itu serupa dengan sedikit wahyu, kira-kira 1/40 daripada wahyu yang sebenar. Yang ni kita dah baca dalam huraian beberapa bulan lepas. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wahya ala rijli ta'ir ma lam yutahaddith.
Boleh baca yatahaddath pun boleh baca yang tu. Fa iza tahaddatha biha saqatat wa ahsibuhu qala wa la yuhaddithu illa labiban aw habiban. Maksudnya, dan ia, yakni mimpi itu seolah-olahnya duk tergantung di kaki burung, yakni senang amat berlaku sebagaimana yang ditakbirkan oleh siapa-siapa yang mentakbirkannya selama tidak diceritakan dengan dia sahaja. Apabila tidak diceritakan dan tidak dikhabarkan kepada siapa-siapa, nescaya tidak berlaku apa-apa. Dia kata mimpi ni kalau nak beribarat, dia macam satu benda hak lekat di ujung kaki burung. Mana dia lekat sikit je. Bila-bila masa, anytime boleh jatuh benda yang lekat tu. Mimpi ni dia ibarat benda macam tu, macam benda lekat di kaki burung. Dia mudah aja nak jadi. Kalau kita mimpi pergi cerita dekat orang yang tak betul, dia pergi bagi tafsiran yang tak betul, kita pergi percaya, jatuh habis. Maka oleh kerana itu, mimpi ni sangat sensitif. Dia kata jangan cerita kepada sebarang orang. Nabi buat ibarat dia macam satu benda tergantung sikit aja di ujung kaki burung. Nak cerita ni hati-hati kepada siapa kita nak cerita. Takut kot saat lagi pergi jadi benda tak baik, sedangkan maksud sebenarnya bukan tak baik. Begitu. Dan aku ingat rasa-rasa ada Nabi SAW bersabda dia, dan janganlah cerita mimpi itu melainkan kepada orang yang ada padanya akal dan tajam fikiran, kerana orang yang tajam fikiran dan berakal itu tidak akan merosakkan. Kalau orang yang bagus, dia tak akan rosakkan kita, dia akan bagi nasihat yang baik kepada kita. Dan khabarkan serta ceritakan kepada kekasih, kerana kekasih itu dikhabarkannya yang baik-baik. Orang yang baik dengan kita, hati budi dia, kita tahu dia memang ikhlas dengan kita. Kalau kita cerita dekat dia, dia pasti tidak akan cakap benda tak elok ke kita. Begitu. Bersalahan orang yang bukan kekasih, entahkan dia hasad kepada kita, maka dia takwilkan mimpi itu ikut hawa nafsu dia, maka jatuhlah orang yang ditakbirkan itu di dalamnya. Jadi macam Nabi kata tadi, jatuhlah benda yang lekat di kaki burung tu, jatuh terempat. Begitu. Tajuk baru, bab fi ta'wil ar-ru'ya wa ma yustahabbu minha wa ma yukrah. Itu bab yang datang pada menyatakan takbir mimpi dan barang yang disukai daripadanya dan barang yang dibenci akan dia. Ketahuilah saudaraku, telah lalu beberapa hadis menerangkan mimpi ada banyak macam. Dan di sini telah dikeluarkan lagi oleh At-Tirmizi hadis dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya salasun, fa ru'ya haqq wa ru'ya yuhaddisu biha ar-rajul nafsah wa ru'ya tahzin minasyaitan. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mimpi ada 3 macam. Diulang yang tu jugalah. Langkah tengok bawah. Mimpi syaitan itu disuruh syarak bangkit semayang. Ini tambah lagi. Tadi dia kata apa? Kalau kita mimpi tak elok, bangkit belah kiri, embuih 3 kali. Kalau tak ada siapa, buat macam ludah, buat macam ludah sikit. Hadis ni pula dia tambah sikit lagi. Kalau siapa yang terjaga malam kerana mimpi syaitan, bangkit pergi semayang, dia kata. Ini juga hadis. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, sayogia bagi orang-orang yang mimpi akan sebagai mimpi syaitan itu, bahawa menghimpun dia akan barang-barang yang di dalam beberapa riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ni ada banyak. Satu hal tapi banyak. Contoh tuan-tuan. Satu sahabat jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, apakah satu amalan hak paling afdal saya nak buat? Nabi jawab dekat syekh ni, Nabi kata, birrul walidain, buat baik kepada mak pak, hak tu lah paling baik. Dia pun pergi. Mai kawan lain pula, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apakah amal paling baik saya nak buat? Dekat syekh ni pula Nabi tak jawab sama macam kawan tadi. Nabi jawab kata, as-salatu ala waqtiha, semayang awal waktu. Pergi dia. Mai pula seorang lagi,
Tanya benda yang sama juga. Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apakah amalan yang paling baik saya nak buat? Dekat syekh yang ketiga ni pula, Nabi kata dekat dia, jihad fi sabilillah. Dah kalau orang bebai, dia kata dah betul-betul. Dia kata apa amal hak paling baik? Syed kata semayang awal waktu, Syed kata buat baik dekat mak bapak, Syed kata jihad fi sabilillah. Dah betul-betulnya hak paling baik apa nak bebai? Maka dalam agama dia abang kat kita, dia kata jangan duk bebai lagu tu. Kadang-kadang soalan yang sama, jawapan Nabi bagi tak sama. Pasal apa? Pasal Nabi dia kenal orang yang tanya. Nabi kenal kawan yang tanya. Kawan hak mula mai tanya, apakah amalan paling baik saya nak buat ni, saya semangat. Nabi kenal dia ni. Pasal apa Nabi kenal? Macam mana Nabi kenal? Allah bagi tahu dekat Nabi, dia ni semua okey. Buku rekod dia semua red. Dia punya sikit pangkah ni tang mana, dia dengan mak pak buat lebih kurang. Semayang ni dia buka lampu masjid, dia kutip tik cicak buang, tengok lambat lagi ada 10-15 minit lagi pi pancung pi duk tonyoh lantai jamban lah apa. Bagus. Maknanya dia dari segi semayang awal waktu semua cantik. Orang cuk wisil dia kata jom kita tunjuk perasaan depan kedutaan Mesir. Dia sampai dulu. Cantik, semua cantik. Tapi mak pak dia tak ambil tahu, dia pun tak peduli. Dia pun apa hal dengan orang tua ni, makan ke tak makan, sakit apa, tuang punya pasal aku nak pergi berjihad. Ada tak ada kaki macam ni dalam masyarakat? Ada tuan-tuan. Mengaji naik motor minyak mahal ke, minyak murah ke apa ke, dia mengaji, dia tak miss, dia kira dia baca jihad aja. Tapi dengan mak pak tak peduli. Mak dia, kita pergi sebut nama dia ya, mak dia dengar dia kata tok lebay tu ke tak boleh pakai, mak dia kata Allahu Akbar. Manusia tuan-tuan, mana ada perfect, mana ada sempurna, bagus tani korang tani, manusia. Ada hak satu pula semua cantik, dia ada select satu. Apa dia? Suka mengatakan orang. Mayang bagus, pergi mengaji bagus, ceramah mana pun sampai, apa semua bagus, mak pak jaga elok apa-apa semua. Belakang dia sedekah mak dia. Dia kata orang tua ni leceh, betul merah manja jangan apa lagi, aku kalau tak fikir anak aku malas nak beritahu. Tapi pergi jaga, tapi mulut tak elok. Ada tak ada macam ni? Ada juga. Mak dia punya keperluan, bapak dia punya keperluan, duit keluar duit ringgit bagi apa semua elok, jaga semua elok, tapi mulut tak elok. Dia duk kata pula kat belakang. Dia buat baik tu bagus, dia pergi marah pula orang yang tak buat baik. Tak apa ni aku duk buat semua, dia pergi duk ungkit dia bagus pula dah. Pun tak bagus juga. Manusia ni bukan tak perfect. Orang putih dia kata apa? No one is perfect, dia kata. That's why pencil has eraser, dia kata. Pasal apa? Pensil dia ada getah pemadam di ujung. Pasal tak ada orang yang perfect, tak ada orang yang sempurna. Tulis boleh silap, tonyok padam. Kalau budak sekolah, getah pemadam tadi tokak makan lagu tu aja. Itu tak ada gerabah lagu tu aja. Kan? Pasal apa yang orang buat pensil bubuh getah pemadam tu? Pasal apa? Pasal tak perfect lah. Pasal ada kesilapan nanti buat. Nak padam tu ada barang nak guna untuk buat pemadam. Nabi SAW bila 3 orang mai tanya, Nabi tahu tiap-tiap seorang ni, dia ni punya masalah apa dia? Jihad, cantik, mak pak, jaga elok apa semua, tapi semayang lohong bukan 4 suku. Semayang lohong 4 suku. Dia habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Oh cantik hari ni, dia kata. Cantik, dia kata. Elok bagi salam, sambut dengan bang Asak. Dia kata, oh cantik hari ni, dia kata. Macam ni punya kaki mai jumpa Nabi, mai tanya, ya Rasulullah, apakah amal paling baik? Nabi kata, as-salatu ala waqtiha. Gedebam kena batang hidung dia. Oh dia kata, ni aku ni, aku yang ni nampak duk selek, dia betul hitung tu. Jadi dia nak abang kata apa? Nas yang berbagai-bagai ni bukan bercanggah, tak bercanggah, tetapi sebaliknya jawapan Nabi itu mengambil kira orang yang mai tanya. Nampak? Inilah dia nak beritahu ni. Dalam bab kita tidur malam, tiba-tiba mimpi benda tak baik, nak buat macam mana? Ada hadis beritahu, kata bangkit,
Embuih balik kiri 3 kali dan buat macam ludah, baca doa sikit, auzubillahi minasyaitanirrajim wa min syarri ma raaitu. Itu satu hadis. Dia mai satu riwayat lain pula, dia tambah sikit lagi. Siapa yang mimpi tak baik bangkit, pi semayang, dia kata. Hadis mai riwayat berlainan, tetapi cantumkan semua hadis ni, kita buat semua sekali, itu yang terbaik, dia kata. Senang dia nak beritahu yang tu. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, sayogia bagi orang yang mimpi akan sebagai mimpi syaitan itu, bahawa menghimpun dia akan barang yang di dalam beberapa riwayat daripada hadis Nabi SAW, iaitu apabila mimpi barang yang ditakuti dan mimpi barang yang membawa duka cita, hendaklah bangkit, duduk, embuih belah kiri serta berludah dan ucapkan doa seperti yang disebut tadi, auzubillahi minasyaitanirrajim wa min syarri ma raaitu, supaya pergi nyah syaitan itu daripadanya. Kemudian bangun, berdiri, pergi ambil ayat semayang dan semayang sunat 2 rakaat. Yang tu baru cantik. Alang-alang dah jaga, salah tang mana 2 rakaat kita buat. Sunat tahajud 2 rakaat, Allahu Akbar, cantik kan. Macam orang kencing manis, dia kan nak bangkit pergi pancok, tidur sejam, baru 45 minit tu bangkit pula pergi pancok pula, berapa dah duk bangkit satu malam sampai 15 kali. Apa salahnya tahajud 2 rakaat? Mana nak tahu tahajud tu jadi penawar kepada kencing manis dia, mana nak tahu. Tapi tak buat, bebai pasal apa? Tidur tak cukup, saat-saat bangkit terajang pintu bilik air 3 kali repair dah. 3 kali repair dah. Pasal apa? Duk bangkit tengah jam 45 minit bangkit, terajang pintu bilik air keban, 3 kali repair dah. Tukang tu mai, dia kata lekang pula, dia kata. Dia tak tahu kencing manis apa pasal. Salah tang mana kalau bangkit satu ayat semayang ambil, Allahu Akbar 2 rakaat. Sujud bagi lama sikit, minta ya Allah bagilah, kalau tak mau baik terus pun bagi korang lah gangguan dengan penyakit ni. Minta dekat Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh dengar dan dia boleh bagi apa yang kita mau. Benda ni iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan aja boleh buat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ni dia kata berkisar rupa tidur itu dah lepas pergi semayang apa semua sah lerah semua, berkisar daripada tempat tidur. Kalau duduk tidur tang tu, pergi ubah tidur tang lain pula, ubah tempat tidur. Maka jika tiada bangun sembahyang sekalipun, boleh juga merengkaskan atas yang lain daripada sembahyang itu bagi menolakkan mudarat mimpi syaitan itu. Kalau dah segan sangat nak ambil ayat sembahyang pun, bangkit setakat lagu tadilah, embuih 3 kali, ludah, baca doa, alih tempat tidur saja. Kalau tak mau semayang pun buat, tak boleh buat semua, jangan tinggal terus, dia kata lagu tu. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal terus, buat takat mana boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Abu Hurairah lagi, wa kana yaqul yu'jibuni al-qaid wa akrahul ghul. Al-qaid sabatun fid din. Dan adalah Nabi SAW bersabda, suka aku mimpi kena sengkela kaki. Nabi kata dia suka kalau sekiranya mimpi kena ikat kaki. Nabi suka mimpi kaki kena ikat. Nabi kata dia suka kalau sekiranya dia mimpi kaki kena ikat. Dan aku benci mimpi kalau kena ikat tengkuk. Ni dia nak main takbir mimpi. Kalau mimpi kena ikat kaki, baik, itu bagus. Nabi kata aku suka. Dan kalau mimpi kata kena jerat tengkuk, itu aku tak suka. Kerana mimpikan sengkela ataupun diikat kaki itu baik takbirnya, iaitu kita tetap dalam agama. Kalau mimpi kata orang mai ikat kaki kita, itu petanda baik. Maknanya apa? Tuhan nak abad kat kita, kata kita akan istiqamah di atas Islam. Itu cantik, dia kata. Maka Nabi SAW suka mimpi yang macam tu. Masalah dia kata mimpi sengkela dan belenggu tengkuk. Sesungguhnya tersebut dalam sepotong hadis itu bahawa Nabi SAW suka dirinya mimpi kena ikat kaki, dan benci Nabi kena belenggu tengkuk, kerana belenggu itu sifat azab orang jahat. Dia kata Nabi tak suka itu, dan bersungguh-sungguh dalam mengazabnya.
Maka segala ta'bir yang mimpi sengkela dan belenggu itu telah lalu diterangkan dalam juzuk yang dulu. Kata Abu Hurairah lagi, wa kana yaqul man ra'ani fa inni ana huwa fa innahu laisa lisyaitan an yatamathala bi. Dia ulang lagi yang tadi. Dan adalah Nabi SAW bersabda, siapa mimpi melihat aku dalam mimpinya, bahawa sesungguhnya itu sebenarnya aku, dan bahawasanya syaitan tak boleh merupa-rupa aku. Syaitan tidak boleh merupa rupa Nabi SAW. Dengan sepotong hadis itu taulah kita bahawa syaitan tidak boleh merupa rupanya seperti mana rupa Nabi SAW. Sungguh pun syaitan itu boleh merupa sebarang rupa. Ini syaitan. Tuhan bagi kat dia benda ni. Selain daripada panjang umur, tak mati. Syaitan yang bertanggungjawab hasut isteri Adam alaihissalam pergi makan buah pokok larangan ni. Syaitan tu ada lagi bela ni. Pangkat tak tahu apa lah. General CC ke apa kena model ni. Pangkat lah ni. General CC. CC ni dulu saya abang di kuliah semalam ni. CC kalau zaman kita kerja-kerjaan lama-lama ni, CC tu chief clerk. Kan? CC maknanya C tu chief, C lagi clerk, chief clerk. Lah tak ada CC dalam pentadbiran kerajaan, tak ada. Kan? Dia ni tak tahu. Dia ni general chief clerk ke apa pun tak tahu dia ni. Kalau tuan-tuan tengok balik cerita Mesir ni, dia tafsiran dia pelbagai tuan-tuan. Tafsiran dia pelbagai. Tengok daripada mana sudut pun ada tafsiran dia. Semalam saya dah cerita dah sikit. Dia ni, nama penuh dia Abdul Fattah As-Sisi. Abdul Fattah, itu nama cukup hebat tu. Arab kalau buat nama Abdul Fattah ni kira bagus lah. Dan dia memang bagus. Semasa dia jadi pegawai tinggi tentera pada zaman pemerintahan Hosni Mubarak, dia dah pegang jawatan besar dalam tentera, dan dia orang bagus. Kerana dia orang bagus, Mubarak tak suka dia. Dia ni awalnya orang bagus, dia di-associate dengan Ikhwanul Muslimin. Orang duk kata dia geng Ikhwan. Pasal apa? Pasal dia menampilkan image religious. Abdul Fattah As-Sisi ni yang cukup dahsyat lah ni, dia ni menampilkan image, dia portray, orang putih kata dia portray diri dia tu, nampak dia ni beragama, orang yang beramal dengan agama, sehingga kan Mubarak semasa dia jadi presiden Mesir, Mubarak tak suka dia. Sebab dia duk tunjuk, kata dia, agama macam hari ni lah, kalau kita ditakdirkan kerja di satu jabatan yang ketua jabatan tak suka jenis-jenis janggut, jenis-jenis kepiah putih ni, kita pergi duk taruh janggut dengan kepiah putih ni, kira duk kena sigung aja. Ketua jabatan bila bercakap je lagu macam nak siku kita, lagu macam nak sigung kita, dia saja-saja dia perli kita, dia panggil ustaz dekat kita lah, apa. Ada juga kawan-kawan yang duk kena macam tu hari ni. Pasal apa? Pasal dia dengan cara bos tak sama. Bos cara agogo, dia cara lain. Jadi bila dia tak sama ni, dia duk kena perli, dia duk kena sindiang, dia duk kena macam-macam. So Abdul Fattah As-Sisi ni, dia duk naik pangkat sampai duk satu jawatan yang cantik ni. Mubarak tak suka dia. Bila Morsi menang dalam pilihan raya Mesir, pilihan raya presiden, bila dia menang, dia tentu nak cari tim yang boleh bekerja dengan dia. So defense minister dan juga general tentera yang sedia ada tu, yang orang kuat Mubarak itu, dibuanglah, digantikan dengan dia ni, orang yang Mubarak tak apa suka, dan dia menampilkan imej agama. Maka Morsi rasa inilah orangnya, dan dia pun duduk di pangkat atas dah pada masa tu. Penaik sikit aja dia sudah jadi menteri pertahanan. Tengok-tengok, harapkan pagang makan padi. Dia lebih zalim daripada hak sebelum tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang orang tua-tua Melayu kita kata apa? Rambut sama hitam, hati lain-lain. Kita tak kenal orang tuan-tuan, kita tak kenal. Duk rasa okey dah, duk rasa bagus, rupanya dah pepat di luar. Macam karam singwalia pula malam ni, dia keluar banyak pula. Pepat di luar, rancung di dalam. Dia tengok keluar nampak elok, dalam rancung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So itu dari satu angle bila tengok krisis
yang kena Mesir ni, itu satu angle. Angle apa? Angle kawan makan kawan. Dan hari ni apa jadi dekat dia? Bukan saja dia pergi rodok puak-puak duduk dekat Medan Raba'ah tu, bukan setakat tu saja. Kemarin 2 hari lepas dia hantar tentera pergi peranak kawasan Rafah, kerana di sana ada satu tunnel yang dibina, satu laluan bawah tanah yang dibina secara sulit untuk nak smuggle, untuk nak seluduk masuk bantuan makanan, ubat-ubatan kepada saudara-saudara Islam di Gaza. Dia suruh pergi musnahkan tunnel tu. Masya Allah. So apa yang berlaku hari ini, apa dia? Yang berlaku hari ini ialah Islam tidak perlu berperang dengan musuh kafir. Islam perang sama Islam. Moral of the story, pengajaran daripada apa yang jadi itu apa dia, tuan-tuan? Jadi di negeri lain, jangan jadi ke kita. Rapatkan saf di antara sama-sama kita ni. Kita ni ada ni macam-macam latar belakang doa ada, macam-macam kecenderungan doa ada, macam-macam minat dan apa semua doa ada, tapi kiblat kita sama, Quran kita sama, Nabi Muhammad Nabi kita sama, semua sama. Ambil titik-titik persamaan itu, rapatkan balik saf kita Islam, dia pun Islam, sikit sebanyak perbezaan, jangan sembang lagi, bercakap hak sama ni dulu. Pasal apa? Pasal kita tak mau apa yang jadi di negeri-negeri luar jadi ke kita pada hari ini. Kita tak mau satu hari esok kita sama kita, Muhammad dengan Muhammad berbunuh-bunuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran tu kita nak ambil apa pengajaran boleh ambil daripada apa juga insiden yang jadi di depan mata kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka jika seorang itu bermimpi Nabi, maka sebenarnya lah ia Nabi, seperti mana yang telah diterangkan dahulu dan masalah yang lepas. Dan katanya lagi, wa kana yaqul la taqussur ru'ya illa ala alim aw nasih. Dan adalah Nabi SAW bersabda, jangan cerita mimpi melainkan kepada orang alim ataupun kepada orang yang pintar akalnya. Masalah takbir mimpi, sesungguhnya sepotong hadis itu dapat kita tahu pengajaran daripada Nabi SAW yang manisnya, iaitu siapa bermimpi jangan lekah-lekah picanangkan dan ceritakan kepada sebarang orang, sebaliknya simpanlah dahulu dan terangkan kepada orang yang sepatutnya. Kata ulama, sesungguhnya takbir mimpi itu bukannya ilmu besar, dia kata, bahkan berhajat kepada orang cerdik dan pintar akalnya. Bidang ni yang kata ilmu takbir mimpi ni tak perlu satu orang yang ada kelulusan PhD, tak perlu. Dia kata dia bukan satu bidang ilmu yang kompleks, dia bukan satu bidang ilmu yang terlalu complicated, dia bukan satu bidang ilmu yang rumit susah sangat, dah. Dia satu benda yang mudah aja, baca hadis apa semua banyak-banyak kita boleh faham lebih kurang apa maksud mimpi itu. Dia kata lagu tu. Dan dia kata tahu timbang menimbang, mempadukan di antara apa yang dilihat di dalam mimpi itu dengan apa yang patut ditakbirnya. Dia banyak baca hadis, dia baca kitab-kitab tentang benda ni, dia akan boleh faham tentang apa maksud mimpi itu. Maka tidaklah berhajat kepada alim dan banyak ilmu sangat untuk nak faham ilmu takbir mimpi ini. Tetapi orang alim itu lebih layak diminta sebenar tentang ilmu takbir mimpi itu. Tapi kalau dia alim, dia orang bagus dalam agama, dia lebih kelayakan untuk membuat takbir dan tafsiran mimpi itu. Kerana orang yang bersuluh akal dengan ilmu dan tahu timbang menimbang baik itu lebih suka kepada makhluknya, dia kata. Dan kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat pada Anas bin Malik dan Abi Bakrah dan Ummul Alla dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abi Musa Al-Ash'ari dan Jabir bin Abdullah dan lain-lain lagi. Ramai sahabat meriwayatkan hadis yang seumpama itu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk bab fil ladzi yakzibu fi hilmih. Ini pula satu penyakit. Satu orang berbohong dengan mimpi dia. Tak mimpi pihak abang mimpi. Mimpi lain pihak abang lain. Tak pernah mimpi pun jumpa Nabi, pergi habaq ke orang kata dia mimpi jumpa Nabi, dengan tujuan supaya apa? Orang sanjung dia, kata dia orang bagus pasal dia dapat anugerah mimpi melihat Nabi. Macam-macam orang, macam-macam ragam dia ada.
So tajuk yang akan datang dia akan mai cerita yang tu, fil ladzi yakdhibu fi hilmi, orang yang berbohong tentang mimpinya. Kemudian dia akan mai lagi tajuk fir ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-laban wal qamis. Dia duk mai detail, Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi tentang al-laban, mimpi susu, minum susu. Mimpi minum susu. Kalau mimpi ayam mineral tak ada apa. Kalau mimpi susu, mimpi minum susu, apa cerita dia ni? Adakah mimpi itu menunjuk kata dia akan jadi toki susu Cap Junjung selepas ni? Atau apa? Kita akan tengok, sangat menarik tajuk ini. Sangat menarik. Dia akan main pula perincian dalam hadis. Kalau mimpi minum susu unta, dia ada tafsiran dia. Kalau mimpi minum susu lembu, dia ada tafsiran dia. Kalau mimpi minum susu kambing biri-biri, dia ada tafsiran dia. Ini hadis. Kalau mimpi minum susu singa betina, dia ada tafsiran dia. Kalau mimpi minum susu anjing, dia ada tafsiran dia. Ini hak saya sebut ni semua akan datang. Dia akan mai, akan datang. Tu binatang-binatang yang disebutkan itu akan datang mai dia. Kan mimpi ni dia boleh mai macam-macam. Kalau mimpi minum susu Cap Junjung, itu tidak ada dalam hadis. Kerana Cap Junjung tak ada pada zaman tu. Yang tu tolak tepi bang, itu mimpi syaitan, kaut. Kan? Dia mai. Lepas tu dia mai pula lagi satu menarik ni. Orang ulama hebat yang membuat tafsiran terhadap hadis-hadis tentang ta'bir mimpi ni. Ulama ni yang kata Imam Qastallani. Siapa dia ni? Kita akan tengok di kuliah yang akan datang. Imam Qastallani, siapa dia ni? Apa kecenderungan dia? Apa bidang yang dia selalu kritik? Qastallani, kita biasa dengar nama dia dan kita akan dengar cerita dia. Lepas itu dia akan mai pula satu perbincangan yang juga tak ada yang tak menarik. Itu yang masalahnya. Yang menarik lagi satu, cerita tentang satu sahabat Nabi yang dipanggil Abi Bakrah. Siapa Abi Bakrah ni? Dia akan mai ni, akan datang ni. Abi Bakrah ni siapa? Dan Abi Bakrah ni apa kontroversi dia? Dia ada satu kontroversi tentang Abi Bakrah ini. Apakah satu cerita kontroversi yang ada kepada Abi Bakrah ini? Tuan-tuan, ilmu Allah ini adalah ilmu yang tak akan jemu. Kita dapat, kita rasa satu benda baru, kita dapat, kita rasa satu benda baru, kita rasa mau lagi, kita rasa mau lagi, dan kita rasa nak ubah diri, nak jadi yang lebih baik daripada yang Allah bagi kat kita hari ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.